Jam menunjukkan pukul 5.30 petang. Setelah menurunkan Bang Leman di simpang tadi, aku meneruskan perjalanan mengikut jalan tar naik ke rumah kaca. Beberapa minit memandu, akhirnya dari jauh aku nampak rumah kaca tempat aku dilahirkan ini. Semestinya memori-memori lama bermain di fikiran aku. Melihat kawasan halaman rumah, teringat pula di sinilah tempat aku belajar mengayuh basikal. Melihat pokok mangga yang masih lagi teguh berdiri tidak beberapa jauh dari rumah, teringat pula aku bila aku terjatuh dan tangan aku terpatah. Terlakar senyuman di bibir aku saat kereta mendekati rumah kaca ini. Aku memberhentikan kenderaan dan turun. Aku tengok keadaan sekeliling dan aku boleh lihat tak banyak yang berubah sejak aku berpindah dari rumah ni 40 tahun yang lalu. Aku mengorak langkah mendekati pintu rumah, agak menyedihkan bila kawasan sekeliling tidak sebersih dulu. Ialah, menurut Bang Leman, dia pun sudah berhenti kerja, jadi tiada orang yang membersihkan kawasan halaman rumah. Selepas Bang Leman, ayah tidak pernah lagi mengupah sesiapa menjadi tukang kebun. Sebagai gambaran, rumah 2 tingkat ayah di puncak gunung ini memang sebuah rumah yang boleh kata mewah. Korang boleh bayangkan satu kawasan yang luas dengan pemandangan yang indah melihat puncak gunung. Aku kemudian mendekati depan pintu rumah dan membuka pintu. Melihat keadaan rumah sekali lagi, aku kembali ke masa lalu. Tak banyak yang berubah, hanya keadaan sekeliling nampak habuk dan berusang. Aku jangkakan sejak kematian adik-beradik aku, semangat ayah untuk menghiasi dan mengubah suai rumah sudah hilang. Kawasan di dalam rumah pula sangat luas. Siling ruang tamu tinggi, di tengah-tengah siling tergantung lampu mewah chandelier berkilauan, memukau sesiapa sahaja yang melihat. Di tingkat bawah rumah, separuh daripada dinding rumah bukanlah batu, tetapi cermin tebal yang lut sinar. Boleh melihat pemandangan di luar, melihat gunung yang berdiri gah. Itulah kenapa ayah menggelar ini sebagai rumah kaca. Disebabkan rumah kaca ni terletak betul-betul di puncak gunung, pemandangan dari dalam rumah ibarat seseorang tu berada di atas awan. Sungguh indah sekali. Benda pertama yang aku cari ialah sampul surat Bang Leman ceritakan tadi. Memang betul, ada sekeping sampul di atas meja. Aku ambil sampul tu dan duduk di sofa ruang tamu. Aku masa tu tidak tergesa-gesa untuk membuka sampul surat ini sebab aku jangka ini adalah surat wasiat untuk memberikan harta-harta ayah kepada aku. Aku hanya merenung tulisan di sampul yang bertulis, "Untuk anak kesayanganku Ashraf." Saat ini mengalir air mata aku. Barulah perasaan sedih yang aku tak rasa sejak kematian ayah tu aku rasa saat itu. Perasaan aku sebab inilah pertama dan terakhir di dalam hidup aku merasa kasih daripada seorang ayah. Perasaan aku masa ni bercampur baur, rasa sedih, dendam, benci, gembira, semuanya. Aku rasa aku sedih sebab kenapa ini caranya aku merasakan kasih dari ayah. Aku benci di atas tindakan mereka yang tidak pernah memberikan aku perhatian. Aku dendam kenapa buang aku jauh dari mereka. Pada masa yang sama aku gembira sekurang-kurangnya walaupun dia telah meninggal dunia, aku tahu perasaan sebenar ayah kepada aku adalah dalam 15 minit air mata aku mengalir sehingga ia menitik membasahi surat yang masih lagi aku pegang. Aku tarik nafas panjang dan membuka surat yang berbunyi begini. Kehadapan anak bongsuku Ashraf. Ayah tidak mempunyai masa yang panjang lagi. Naluri ayah berkata hampir tiba waktunya ayah pergi. Hari ini sahaja ayah sudah diserang sakit jantung yang kronik sebanyak 2 kali. Ayah tak tahu kalau ayah dapat bertahan kalau diserang untuk kali yang ketiga. Tujuan ayah menulis surat ini untuk menjelaskan kepada Ashraf apa sebenarnya yang terjadi. Kenapa ayah menghantar Ashraf ke tempat nenek dan kenapa Ashraf tidak hidup bersama-sama kami. Ashraf mungkin tidak lagi ingat, tapi kasih sayang yang kami curahkan kepada kamu semua adik-beradik tidak berbelah bagi. Tapi ada satu benda yang Ashraf perlu tahu. Kematian adik-beradik Ashraf bukanlah disebabkan oleh penyakit, tetapi mereka semua dibunuh.
Pembunuh ini adalah orang yang paling dekat dengan kita. Pembunuh ini mempunyai masalah mental yang ayah tidak dapat kawal. Ada ketika dia nampak normal, ada ketika penyakit mentalnya menjadi sangat kronik. Pembunuh ini mempunyai satu sikap. Dia sangat sayangkan anak-anak kecil. Sejak ayah kenal dia, ayah tahu pembunuh ini sanggup untuk melakukan apa sahaja demi anak-anak. Tapi akibat sakit mental ini, dia tidak boleh menerima kalau anak itu membesar. Dia mahu seseorang anak itu kekal kecil sehingga selama-lamanya. Ini membuatkan emosi dia bercampur baur. Dia kecewa, dia akan membenci sehingga tahap dia membunuh. Dia tidak boleh menerima kalau anak itu mencecah umur 13 tahun. Bagi dia, bila seseorang kanak-kanak itu mencecah 13 tahun, mereka sudah pun dewasa. Penyakit mental yang dialami oleh dia ini mengakibatkan dia kecewa melihat anak-anak membesar. Penyakit mental dia ni membuatkan dia melakukan satu benda yang tidak masuk di akal. Penyakit mental dia ni membuatkan dia membunuh mereka semua. Ashraf, adik-beradik kamu bukan meninggal akibat sakit, tetapi adik-beradik kamu meninggal sebab dibunuh oleh ibu kamu sendiri. Itulah sebab kenapa ayah menghantar Ashraf ke rumah nenek supaya Ashraf tidak menjadi mangsa. Belum sempat aku menghabiskan surat yang ditulis oleh ayah ini, aku membuang surat ini ke atas meja. Kenapa? Bukan sahaja aku terkejut dengan apa yang ditulis oleh ayah, aku juga teringat dengan ibu. Kenapa aku tidak terfikir tentang ibu sejak kemarin? Aku dah mula rasa berdebar. Adakah apa yang ditulis di dalam surat tu sebenarnya terjadi? Adakah ibu yang membunuh semua adik-beradik aku? Adakah itu sebab kenapa aku dihantar ke tempat lain tiba-tiba? Aku dikejutkan dengan satu suara wanita tua yang datang dari tingkat atas yang berkata, "Ashraf, kau kata, kau dah balik nak?" Aku yang tengah duduk di sofa lantas memalingkan kepala aku di tingkat kedua rumah. Aku kata dalam hati, itu suara ibu. Keluar dari mulut aku bertanya, "Ibu?" "Ya, Ashraf dah balik, Bu." Sambil aku berdiri perlahan-lahan. Tingkat kedua masih lagi kelihatan gelap. Tiba-tiba ada satu susuk tubuh wanita tua yang keluar dari sebalik kegelapan di tingkat kedua. Susuk tubuh wanita tua ni perlahan-lahan berjalan ke arah tangga. Waktu ni aku melihat dengan jelas susuk tubuh ibu yang sudah tua. Badannya bongkok melihat aku dengan satu senyuman yang sangat-sangat menakutkan. Sambil matanya bulat melihat aku, dia melangkah turun. Tangan kanan dia memegang pemegang besi tangga dan tangan kirinya disembunyikan di belakang. Satu persatu langkah dia ambil turun ke tangga. Aku hanya melihat dari bawah dengan perasaan berdebar. Semasa sedang melangkah turun, ibu bersuara bertanya aku satu soalan yang membuatkan bulu roma aku meremang. Tanya ibu, "Berapa sudah umur Ashraf?" Aku menelan air liur, jantung aku berdegup kencang. Jawapan aku seterusnya ini akan menentukan apa yang terjadi. Adakah aku mahu percaya apa yang ditulis di dalam surat tu ataupun sebaliknya? Ibu semakin dekat. Apa yang patut aku jawab? Sejurus selepas tapak kaki ibu mencecah lantai, naluri aku kuat untuk menjawab, 12 tahun ibu. Pada saat ini raut wajah ibu berubah. Wajahnya yang menyeramkan tadi bertukar normal. Terukir senyuman di wajah ibu gembira. Katanya, "Oh Ashraf, anak kesayanganku, ibu rindu kamu nak." Tangan yang dia sembunyikan di belakang tadi melepaskan satu benda, membuatkan benda tu berbunyi ketika terjatuh ke lantai. Dia mendepakkan kedua tangannya untuk memeluk aku. Dengan raut wajah yang masih terkejut, aku melangkah mendekati ibu dan membalas pelukan dia. Semasa berpelukan ni, aku boleh lihat benda yang terjatuh tu adalah sebilah pisau. Sakit mental ibu yang ayah tulis di dalam surat tu memang betul. Apakah kalau aku memberitahu ibu umur sebenar, ibu akan menikam aku? Mata aku masih lagi bulat, masih lagi aku terkejut. Ibu masih lagi memeluk aku dengan erat. Tapi saat ini, untuk kali pertamanya di dalam masa 40 tahun, sekali lagi aku merasa pelukan seorang ibu. Sekali lagi minda aku kembali ke masa silam, mengingati saat aku memeluk ibu untuk kali yang terakhir. Mengalir air mata aku sekali lagi merasa nikmat ini. Kali ini
Aku tidak akan meninggalkan ibu. Aku akan terus bersamanya selalu. Semasa mereka berpelukan ini, tiba-tiba Ibu Ashraf berkata, "Tapi ibu tahu kamu menipu, sial." Pada masa yang sama, Ashraf merasa satu tikaman di belakang leher dia membuatkan darah mencurah-curah keluar. Ada sebilah lagi pisau yang Ibu Ashraf sembunyikan. Ashraf melepaskan pelukan dan meletakkan tangannya di belakang leher. Tangannya memegang satu bilah pisau kecil yang tertusuk dalam ke dalam leher dia. Ekspresi wajahnya terkejut melihat ibu. Kedua belah tangannya diletakkan di belakang leher sementara darah keluar dari mulut Ashraf yang terlopong. Ashraf kemudian terjatuh ke lantai. Pandangan Ashraf semakin kabur melihat ibunya berdiri di depan dia. Sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir, dia mendengar satu ayat yang paling dia rindu. Ayat terakhir yang diucapkan oleh ibunya sebelum mereka berpisah 40 tahun yang lalu. Kata Ibu Ashraf, "Ashraf tahu kan, ibu sayang Ashraf." Sebelum Ashraf menutup mata untuk selama-lamanya.